perkembangan terbaru dan setakat mana perkembangan yang Encik Jo dah usahakan dengan kepimpinan dan expo yang baru? Alhamdulillah, selepas selama sebulan dalam menampung kepimpinan FM, kita dapat segera dapat mesyuarat sebanyak 2 kali, di mana kita dapat melantik pengurusi dan naib pengurusi dan beberapa perkara yang kita perhalusi dalam agenda-agenda yang kita akan ambil selepas ini. Dan kita juga dapat bertemu, buat kunjungan hormat dengan Perdana Menteri dalam semasa sebulan ini, dan juga Menteri Belia dan Sukan Hanayo, dan ada perkara-perkara yang kita bincang dengan Perdana Menteri dan juga Menteri tentang pembangunan, dan amat-amat positif yang dapat feedback daripada mereka. Highlight utama 2025 ni Datuk Jo untuk FM? Highlight utama 2025, saya lebih fokus kepada, macam saya cakap tadi, pembangunan. Kita akan membuat program jelajah negeri ke negeri untuk bertemu dengan ahli-ahli gabungan untuk memastikan kita balik kepada orang bilang ini, baik itu kita punya fundamentals, asas untuk membuat program pembangunan yang terbaik. Pada 2025 kita akan bermula. Akarumi ya. Ada apa? Maksudnya akan jumpa ahli gabungan? InsyaAllah kita akan berjumpa dengan ahli gabungan negeri-negeri. Perancangan memang ada yang ke arah tu, yang memang kita dalam perancangan. Memang ada perancangan. Dalam bulan depan ke apa, dalam masa terdekat? Dalam masa terdekat. Pasal sekarang ni kita masih dalam membuat rangka kerja model program apa yang kita akan bawa ke state nanti dengan lingkungan, dan mungkin kita akan mengadakan satu bengkel workshop untuk menerangkan program-program yang kita akan ambil, dan selepas itu kita akan bawa jelajah-jelajah ke negeri untuk memantau program yang kita akan implement selanjutnya. Feedback daripada exco yang dapat jawatan kuasa tu, dia orang puas dengan jawatan yang diberikan atau macam mana? Setakat ini Alhamdulillah, setakat ini tidak ada masalah dengan lantikan-lantikan yang kita beri. Dan kita sekarang bukan sahaja kita lantikan daripada ahli-ahli jawatan kecil, kita ambil kepada orang-orang luar yang berpengalaman dan yang boleh menyumbang dan membantu kita dalam urusan pertahanan negara. So, bermakna tiada sebarang isu lah? Tidak ada sebarang isu setakat ini Alhamdulillah. So Datuk, Ya. nak tanya sikit Datuk. So ada resolution mengatakan kemungkinan terwujudnya jawatan Presiden kehormat. So adakah perkara dibincangkan bersama ahli exco ataupun bagaimana? Itu belum kita bincangkan lagi. Itu belum lagi menjadi satu agenda sekarang ini. Belum dibincangkan lagi. Untuk menjelang perlawanan dengan Nepal, apa inginkan apa untuk pasukan Malaysia? Memang kita nak kemenangan. Kalau boleh kita nak kemenangan yang besar. Sampai kita boleh membawa untuk untuk game yang di hadapan, di mana kita akan menentang Vietnam. Mungkin Vietnam ada kurang lebih kuat. So kita nak kalau boleh menang dengan selesa dan gol yang besar. So, dengan pemain warisan yang hadir baru ni, mungkin Datuk boleh komen sikit dengan 2 orang yang salah. Ya, sekarang ni kita memang ada yang 2 warisan sudah mulai berlatih dengan tim. So, tapi itu terpulang pada coach of the day bila dia nak pilih atau tidak. Mungkin dia mengambil, tak tahu, itu terpulang pada coach akan membuat pilihan sama ada dia akan bermain atau tidak. Ada yang berketikaikan kata grade C, grade B. Apa komen daripada Presiden? Setakat ini yang kita tahu bahawa pemain-pemain yang hadir, yang datang semuanya adalah daripada yang tahap yang tinggi. So kita akan tengok dan lihat di mana akan sampai mana dia akan pergi. Player-player ini pergi dengan tim Malaysia. Untuk hari ini Indonesia kalah 4-1 dengan Australia. So untuk melihat proses yang sama dilakukan Indonesia dengan membawa warisan dan sebagainya, adakah kita akan mengambil pengajaran daripada ini? Kita dalam masa jangka pendek ni apa-apa pun berlaku. Jadi kalau kita perlu untuk mengambil pemain warisan ataupun naturalisasi untuk memperkuatkan pasukan, dan itu tidak masalah bagi kita. So tidak masalah bagi Malaysia untuk mendapatkan khidmat-khidmat seperti itu. Jadi Datuk kata akan berjumpa dengan persatuan. Apa yang Datuk nak daripada FA ni, daripada segi pembangunan, apa yang patut dia orang persembahkan untuk membangunkan lagi pembangunan dalam FA ni? Sebab itulah kita saya sekarang ni saya menekankan bahawa
program pembangunan akademis ini akan lebih kita akan lebih mantapkan, perkasakan pada kali ini, dan kita mau orang bilang matlamat utamanya untuk tepat orang bilang satu pasukan yang di hadapan nanti dengan pasukan Malaysia yang didiri oleh pemain kita lokal sendiri. Itu salah satu cita-cita besar bagi saya. Dari segi dana, Itu kita akan insyaAllah kita akan cuba usahakan. Mungkin kita minta daripada state government juga bantu, dan mungkin daripada pihak-pihak NGO kita akan usahakan insyaAllah. Datuk, hari tu ada nampak Datuk Wira turun ke sesi latihan Harimau Melaya. Mungkin ada tak feedback daripada Datuk Wira berkenaan dengan barisan coaches ke ataupun management baru Harimau Melaya? Okey, Datuk Wira kita lantik sebagai manager pengurus pasukan, dan kita mendapat feedback bahawa semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. So setakat ini kita doalah untuk kita dapat menang besar dalam game tentang Nepal nanti, insyaAllah. Untuk lawan Nepal hari Selasa kan di Johor pula tu, mungkin ada sokongan-sokongan peminat yang akan travel jauh dan dekat ke selatan tanah air. Datuk tengok sokongan untuk hari Selasa ni macam mana? Saya mohon sokongan daripada semua pihak, siapa yang boleh datang bantu untuk kita memeriahkan lagi perlawanan tersebut, dan kita mau bagi sokongan yang padu lah bagi Harimau Melaya, dan supaya kita dapat menang dengan besar, dengan selesa. Saya mohon dengan penyokong mana yang dapat hadir, mohon hadir, insyaAllah. Padang SMBJ sekarang dah ready, mungkin next punya jadual untuk pasukan kebangsaan akan kembali beraksi di SMBJ tu. InsyaAllah itu memang hasrat kita untuk kembalikan game-game balik kepada Stadium Muka Jalil, untuk bukan saja untuk untuk minat-minat yang di sini pula, untuk dapat meraihkan perlawanan menentang tim-tim yang lain. So kita macam itulah, kita akan mungkin balik selepas ini, mungkin balik kepada SMBJ untuk main perlawanan itu. atau tu ada cadangan untuk bawa perlawanan ke Sabah, Sarawak ataupun ke negara-negara lain bagi peminat-peminat di setiap negeri merasai, sebab kita tahu semua perlawanan selalu di SMBJ. Okey, itu tidak mustahil tapi itu berpandukan dengan kesesuaian stadium semasa. Jika dia fit to play untuk game-game international, then why not? Itu orang bilang tidak mustahil, dan kita mula dibawa Sarawak, Sabah, mana-mana state yang kita tak ada masalah. Datuk, berkaitan dengan tiket perlawanan Malaysia-Nepal nanti, ramai yang menyatakan tiket agak mahal. Mungkin Datuk ada komen? Itu ahli jawatan kuasa kita sudah menentukan tiket. Dan tiket ini memang selari dengan tiket harga-harga sebelumnya, 40. Dan yang kita tahu bahawa dia adalah seperti mana yang kita cari sebelum ini. So itu yang dia punya penilaian.